Hari ini kita akan masuk kepada bagaimana salah satu poin yang penting ialah bagaimana untuk berdoa ketika kita berada dalam kesenangan ataupun kepayahan. Jadi kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dengar suara saya jelas ya? Dengar. Okay, Makin jelas nampak. Okey, baik. Jadi kita nak memulakan majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah dengan Ustaz Tirmizi. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah untuk kita melihat kepada bagaimana Allah amat menyayangi kepada kita, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim inilah kalau kita melihat kepada surah 55 surah Ar-Rahman, Allah menunjukkan kasih sayang kepada kita. Satu daripada tandanya ialah apabila Allamal Quran, Allah mengajarkan Quran kepada kita. Hari ini kita, pada tuan-tuan yang berada di rumah ya, dalam PKP, PKPB, PKPP, kita masih lagi dapat rahmat yang besar, iaitu kita dapat membaca, belajar Al-Quran. Selalu kita perlu ucapkan syukur pada Allah Subhanahu taala, dan Allah memberikan hidayah ini ataupun peluang ini kerana Allah sayangkan kepada kita. Dan ini juga yang kita akan lihat pada ayat 52 permulaan bagi pada halaman 157. Mari kita lihat kepada sinopsis bagi halaman pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-52 hingga 53. Apa yang kita akan lihat ialah keutamaan Quran kepada manusia dan keadaan orang yang mendustakan pada hari kiamat dengan menampakkan penyesalan dan meminta syafaat. Itu yang kita akan lihat pada ayat 52 hingga 53. Pada ayat 54, pembuktian rububiyah dan uluhiyah Allah. Apa maksud rububiyah uluhiyah ini? Kita akan lihat dengan penciptaan dan perintah ya, al-amr yang kita akan lihat pada ayat 54, kekuasaan Allah. Dan pada ayat 55 hingga 56 disyariatkan doa, adabnya dan pengharaman ya kerosakan di muka bumi ini. Dan pada ayat 57 kita akan melihat kepada penurunan hujan, pengeluaran tumbuh-tumbuhan dan petunjuk keduanya atas kuasa Allah membangkitkan kita suatu hari nanti, insya-Allah. Jadi sama-sama kita baca daripada ayat 52 hingga 54 pada hari ini untuk bersama kita melihat panduan daripada Al-Quran. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita berada pada suasana yang bukan barulah, tapi baru jugalah sekali lagi. Masih lagi kami di Quran Time, bukan di hospital Ustaz. Kita pakai macam ni untuk satu langkah keselamatan SOP. Mudah-mudahan kita tetap teruskan bagaimanapun dalam rutin keadaan kita, situasi kita tak tinggal Al-Quran, kita tak jauh daripada Al-Quran. Bahkan inilah nikmat Al-Quran yang kadang-kadang kita lupa. Tengok pada ayat pertama yang kita nak baca ni 52, sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas ilmu pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Inilah nikmat Al-Quran sebenarnya, petunjuk kepada kita semua. Mudah-mudahan ni kita menghargai nikmat Al-Quran dengan membaca, tadabbur dan beramal dengan Al-Quran. Baik, sama-sama kita baca ayat 52 hingga 54 Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ
فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 52 hingga 54, tiga ayat yang kita lihat pada halaman 157 ya, menyambung kepada apa yang kita bincangkan semalam. Allah sudah menjelaskan 2-3 halaman sebelum ini berkaitan dengan senario yang berlaku di akhirat nanti, di syurga, di neraka dan juga di tengah-tengah itu yang digelar sebagai Al-A'raf. Dan Allah menjelaskan ya, salah satu daripada apa yang disampaikan yang kita lihat pada ayat 51, iaitu orang-orang yang digelar sebagai yang diharamkan daripada air, daripada rezeki orang-orang yang ada di syurga kerana mereka kufur, mengambil agama ini sebagai senda gurau dan mereka mengutamakan dunia berbanding dengan akhirat. Maka itu yang Allah nyatakan, dan Allah nyatakan lagi bahawa sebenarnya pada ayat 52, sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas ilmu pengetahuan yang membawa apa? Dua perkara. Hudaw wa rahmah. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, maksudnya Allah pergi ke akhirat, kemudian Allah mengingatkan balik apa yang ada di dunia. Jadi inilah yang kita sedang ikuti sekarang ini. Kita dapat kitab fassalnahu ala ilm, diajarkan, dijelaskan dengan ilmu yang betul, yang mantap, yang boleh membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah tugas ataupun fungsi kitab ini? Sebagai huda, pencerahan, hidayah kepada kita, petunjuk, dan juga sebagai lambang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak sayang kita, ustaz ya, Allah biar aje kita hidup jelah di atas muka bumi ini, lepas tu bila dah sampai ke akhirat masuk neraka terus. Boleh saja Allah buat begitu. Tetapi kerana kasih sayang Allah, Allah turunkan Al-Quran. Allah hantar Rasul untuk mengajar balik agar kita dapat ke jalan yang lurus, akhirnya sampai ke syurga. Dan ini tawaran diberikan pada siapa? Liqaumi yu'minun, bukannya liqaumi mu'minun, iaitu kaum yang ingin beriman. Yu'minun ini dalam bentuk mudhari' ustaz ya, berbanding dengan kalau ini adalah fi'il berbanding dengan isim. Jadi ini mungkin kalau siapa yang belajar bahasa Arab, tuan-tuan mungkin ada peluang, kita sedang merancang juga ustaz ya, program bahasa Arab, program taranum.
Sebenarnya bila kita dapat hargai yu'minun itu sebagai fi'il, sebagai verb, maksudnya ini bagi siapa sahaja yang dalam hatinya ingin beriman, maka tawarannya adalah sebagaimana dalam ayat 52. Semua orang ada peluang itu. Bukan hanya kepada orang yang betul-betul kuat iman sahaja yang akan dapat hidayah, mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kesungguhan. Seperti mana tuan-tuan bersungguh, mungkin hari ini ada yang work from home, bersungguh pukul 12 sudah berada di depan televisyen ataupun di online di Facebook. Kerana itu insya-Allah Allah pasti akan memberi hidayah dan juga kasih sayangnya kepada kita. Ayat yang ke-53, hal yanzuruna illa ta'wilah. Ya, ini adalah satu penjelasan ataupun peringatan daripada Allah yang amat penting. Tidakkah mereka hanya menanti-nantikan bukti kebenaran al-Quran itu, ya, iaitu yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl, ya, iaitu pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sesungguhnya rasul kami telah datang membawa kebenaran. Apa ceritanya kat sini? Perkataan yang kita nak beri perhatian adalah perkataan yanzurun, iaitu mereka menunggu. Allah menemplak kepada mereka yang menunggu-nunggu kepada takwilah. Ya, mungkin kita tahu bahawa takwil ini maksudnya penerangan, tafsiran, bukti kebenaran, yang di mana kalau kita lihat di sini, iaitu ada yang kata saya baca tafsir, saya ikut Quran Time, saya dengar tadabbur, saya faham takwil. Ya, itu satu. Tetapi ya, hal yang zuruna illa ta'wilah ini adalah orang yang dia menunggu-nunggu, bukan sekadar baca daripada buku. Dia tanya, betul ke kalau ikut Nabi Muhammad tu kita boleh masuk syurga? Betul ke Nabi kata ada neraka tu? Betul ke ada neraka? Kalau saya ini utamakan Allah berbanding dengan saya mengutamakan duit, rezeki saja, nanti Allah akan bantu. Betul ke? Kan? Padahal kita kan kena berusaha, kan? Jadi kalau ada yang memerlukan tafsiran, memikirkan kesan, tengok depan mata, kita mungkin akan tercabarlah. Ya, itu sebabnya Allah kata yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Ya, iaitu jangan sampai kita dah ada sampai ke akhirat baru kita cakap bahawa oh betul lah apa yang dinyatakan oleh rasul itu sendiri. Jadi ini sebagai peringatan kepada saya, jangan sampai kena tunggu dulu tengok hasil sesuatu perkara baru nak percaya, tetapi apa yang disampaikan oleh al-Quran ini adalah pedoman untuk kita sama-sama mendapat panduan. Fahallana min syufa'a, dan apakah perkataan orang-orang yang gagal, ya. Dia kata, ada tak pemberi pertolongan yang boleh memberi pertolongan agar saya ini dapat pertolongan sekarang, ini kalau di akhirat lah Ustaz, ya. Atau boleh kembali balik kepada dunia untuk buat apa? Tengok, kita beri perhatian, fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Kami nak beramal selain daripada apa yang kami lakukan dahulu. Dia tak tahu pun sebenarnya amal soleh itu apa. Dia nak beramal dengan benda yang selain itu saja. Jadi dia tidak ada panduan, tidak ada huda yang diambil bersungguh-sungguh daripada Quran. Dia sekadar nak cuba-cuba saja. Kalau saya kembali balik ke muka bumi nak buat perkara lain, harap-harapnya saya akan diredai, confirmlah tak dapat peluang itu. Qad khasiru anfusahum, ini adalah orang yang rugi, wadalla anhum ma kanu yaftarun. Ya, dari telah hilang, sudah habis segala-galanya apa yang mereka dustakan. Jadi ini adalah ayat yang ke-53, dan ayat 54 Allah terus bawa kepada kita bila dah bercakap tentang hari akhirat, ini dah ke depan, ya, fast forward, Allah bawa balik kita kepada dunia ini. Itu sebabnya di ayat 54 ini, sesungguhnya inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhanmu adalah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 masa, kemudian bersemayam di atas arasy, menutupkan malam kepada siang dan juga mengikutinya hathitha. Maksudnya malam dan siang ini Ustaz, ya, tepat, ya, kejadiannya. Mengapa di-highlightkan perkara ini? Maksudnya Allah ni tak pernah pula macam lambat-lambat pula. Ada orang kata nanti saya tengoklah ke akhirat nanti betul ke Nabi cakap, ataupun betul ke kalau saya baca Quran nanti saya dapat barakah. Tapi sebenarnya dia tak payah tengok jauh-jauh, dia tengok je malam dan siang, tak pernah pun Allah lewat
memberi ataupun menyusun segala perkara ini. Mana ada orang biasa yang boleh buat on time pada bila-bila masa tepat apa yang dibuat. Bila tengok saja kepada bukti ini, kita dapat maklumat okey, sebenarnya tak payah nak tunggu sampai 2-3 tahun. Apakah kesan kalau berpegang pada hidayah? Sekarang saja pun kalau kita minta bantuan daripada Allah, Allah dah minta ke tak minta, Allah tetap juga uruskan bumi ini dengan cara yang paling baik, ya. Jadi itu menyebabkan kita tak bertangguh untuk beriman dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatim bi amrih, iaitu matahari dan bulan dan bintang ditundukkan dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi matahari dan bulan ini ditundukkan, istilahnya di apa Ustaz, musakharat ini dijinakkan. Dijinakkan, ditundukkan. Untuk siapa? Untuk kita. Itu sebabnya bila kita naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana, Allah mudahkan. Kalau kita tidak dimudahkan, tayar mungkin terpelanting, kita mungkin terlanggar dengan orang lain. Ini semua adalah dengan perintah, panduan, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di hujung itu diingatkan, ala lahul khalqu wal amr, iaitu ingatlah baginya yang pertama penciptaan segala-gala makhluk yang ada, dan yang keduanya wal amr. Jadi itu sebabnya khalq ini adalah maksudnya apa yang kita nampak. Contohnya saya pakai ini Ustaz, ya, kita pakai face mask ni yang tuan-tuan nampak ni. Tetapi tentang amr ini maksudnya urusan Allah lah, nak bagi sembuh tak sembuh, nak bagi COVID-19 ini turun cepat ke lambat ke, itu semua adalah urusan yang dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usaha yang fizikal ini, tetapi urusan kesembuhan negara ini kembali semula kepada yang biasa ini adalah wal amr juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena dua-dualah. Kita kena usaha, dalam masa yang sama ialah kita juga berdoa kepada Allah yang menguruskan amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Allah ini penuh dengan barakah, ya. Jadi bila penuh barakah ini, kita bila selalu kembali kepada Allah SWT, kita insya-Allah akan diberikan zadul khair ataupun thubutul khair, kebaikan yang bertambah. Walaupun ada ujian Ustaz, ya. Sekarang ni kita ada ujian, kita masuk pada PKP kita ini. Tapi bila barakah sampai, barakah itu dia dalam bentuk fizikal ada, dalam bentuk maknawi pun ada. Sehingga kan kita dapat ketenangan dalam ujian, kita dapat juga kembali dengan ekonomi kita dalam ujian, dan itu yang kita doakan bila kita faham kepada ayat sehingga ayat 54 ini. Jadi mari kita lihat kepada perkataan pilihan kita. Perkataan pilihan kita pada hari ini ialah syafa'ah, yang kita baca daripada ayat yang ke-53. Inilah perkataan yang bermaksud syafaat, perlindungan, pertolongan, ya. Jadi kalau di peringkat manusia ni Ustaz, kita minta syafaat itu mudah sikit. Kalau kita nak buat sesuatu ke, ya, katakan nak masuk universiti, minta syafaat ke, ya, tapi bukan rasuah, ya, bukan rasuah. Kita sekadar nak minta recommendation, nak masuk kerja, kita minta syafaat untuk pensyarah kita yang lama, dia beri syafaat, dia kata oh dia bagus ni untuk dia masuk kerja pasal dia punya. Tapi syafaat mesti yang betul, jangan syafaat yang menipu, kerana ia juga dapat kesannya, ya, kepada seorang yang direkomendkan. Jadi di akhirat nanti yang kita baca daripada ayat 53, orang-orang yang kufur dia minta syafaat, tapi ada ke tak ada? Tak ada. Dia minta pertolongan nak balik ke muka bumi untuk buat amal lain, ada ke? Tak dapat. Jadi baiklah kita ambil syafaat di atas muka bumi ini. Salah satu syafaatnya ialah dengan kita membaca Al-Quran. Moga-moga Al-Quran menjadi syafaat. Kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan menyambung macam mana kita nak menjadi orang yang sentiasa bersama dengan Al-Quran, tidak sombong dan tidak membuat kerosakan seperti mana yang kita baca sebelum ini. Kita berhenti sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلٍ
Allah, jadikanlah ayat Al-Quran yang kami baca semasa hayat kami ini sebagai syafaat untuk kami di hari akhirat nanti, ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton kerana sentiasa istiqamah dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Inilah cara kita nak menghargai nikmat anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Bayangkan jutaan manusia, kita dipilih jadi umat Rasul yang paling mulia Nabi Muhammad dan dianugerahkan kitab yang paling afdal mengatasi kitab-kitab yang lain. Itulah Al-Quran yang ada di sisi kita. Janganlah sekali-kali kita jauh daripada Al-Quran, kita bimbang, Allah Ta'ala kunci hati kita sehingga kita tak mendapat hidayah daripada Al-Quran. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa kita nak belajar sedikit tajwid pada hari ini, iaitu kita nak ulang kaji. Saya tak nak cepat-cepat. Kalau cepat-cepat kita masuk tajuk lain, nanti takut kita tak faham. Okey, kita dah belajar berkenaan nun mati dan tanwin. Kita dah belajar hukum pertama izhar hari itu. Hukum kedua kita dah belajar 2-3 hari ini, iaitu hukum idgham. Apa itu idgham? Idgham ada dua, ada bila gunnah, idgham yang masuk tanpa dengung, dan idgham bi gunnah ataupun ma'al gunnah yang masuk berserta dengan dengung. Hari ini kita nak ulang kaji satu. Ulang kaji sahaja. Itu ulang kaji hukum idgham, iaitu idgham bila gunnah. Kita lihat slide kita pada hari ini. Okey, idgham bila gunnah ialah seperti mana kita sebut sebelum-sebelum ni, ialah idgham tanpa dengung. Cara bacaan macam mana? Hendaklah kita masukkan huruf yang mati itu. Bila sebut huruf mati ni apa dia? Tak larilah daripada sama ada nun mati ataupun tanwin. Sebab kita bincang sekarang ni ialah nun mati dan tanwin. Okey, so masukkan huruf mati sama ada nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf selepasnya tanpa boleh kita dengungkan. Dan huruf idgham bila gunnah ni sebagaimana kita maklum ada dua sahaja, lam dan ra. Okey, maknanya bila nun mati ataupun tanwin jumpa saja lam dan ra, kita kena masukkan suara nun tu ke dalam lam ataupun dalam ra. Dengan tanpa kita dengungkan dia. Kita lihat contoh kita pada hari ini. Kita ambil dua-dua contoh. Contoh tanwin pun ada, contoh nun mati pun ada. Okey, pertama wa rahmatan liqaumin. Wa rahmatan, asal dia bacaan asalnya wa rahmatan izhar tanwin kan. Tapi bila jumpa dengan lam, kita bacanya dengan idgham. Masukkan tanwin itu dalam lam. Wa rahmatan liqaumin. Contoh kedua, nun bertemu dengan lam pula. Min ladunka. Suara nun dah tak ada pada bacaan. Dia hanya ada pada tulisan sahaja. Okey, pada bacaan nun tu ke mana nun tu pergi? Nun tu dah masuk dalam lam. Min ladunka rahmah. Min ladunk. Terus. Kemudian jumpa dengan ra pula. Nun bertemu dengan ra. Mir rabbi. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Mirra. Terus mirra. Jangan minra, jangan ada unsur-unsur nun lagi. Kerana nun masuk secara total masuk dalam ra. Juga tanwin ghafuran rahima. Ghafuran tanwin jumpa dengan ra. So bacaannya ghafurar rahima. Ghafurar rahima. Ulama pesan kepada kita kena hati-hati supaya jangan kita lamakan dekat situ, supaya seolah-olah nun tu kita panjangkan, kekalkan pula pada makhraj dan sifatnya. Maka ini bacaan idgham bila gunnah. Dia tak susah mana. Okey, cuma kita kena masukkan terus, jangan kita lambatkan. Ada setengah tu bila jumpa dengan dilambatkan masuk ra. Min rabb, dilambat. Mi tu seolah macam ada sesuatu di situ, ada ya lah, ada nun. Jangan lambatkan. Mim, ra tu terus masuk dalam ra. Mir rabbihim wa rahmatan liqaumin min ladunka rahmah ghafurar rahima. Itu adalah ulang kaji kita pada nun sakinah dan tanwin pada hukum idgham, iaitu idgham bila gunnah. Kisah. Baik, alhamdulillah, begitulah ulang kaji kita ya tentang idgham bila gunnah, cara bacaan yang harapnya ia menyebabkan kita baca makin elok, makin lagi kita cinta kepada kitab yang fassalnahu ala ilm. Maksudnya banyak ilmu di sebalik kitab ini dan ianya sebagai hudan wa rahmah ya. Bila kita baca dengan betul itu, dia memberi ketenangan, kasih sayang Allah tu kita rasa lebih lagi ya. Itu sebagai satu proses mengapa kita membaca dengan bacaan yang bagus, dengan tajwid yang kita belajar sebentar tadi. Dan bercakap tentang baca Quran ini Ustaz ya. Tadi kita baca tentang syafaat.
syafaat ni kalau kita sesama manusia, kita ni akan recommend kawan kita kalau kita ni memang kenal kawan kita. Selalu borak dengan dia apa sebagainya, tiba-tiba dia ada masalah, kita pun akan beri syafaat lah, recommend, kita kata dia ni okey apa sebagainya. Tapi kalau jarang bercakap dengan kita, tiba-tiba minta kau tolonglah recommend aku, tak adanya kita nak buat. Masya-Allah. Jadi apabila kita baca banyak al-Quran, kita sebenarnya banyak bercakap dengan Allah, Allah bercakap dengan kita. Tidak mungkin Quran ini sudut akan logiknya tak peliklah kita tak minta. Mana kalau Quran pun tak nak baca, tiba-tiba nak minta syafaat daripada Quran, nak minta syafaat daripada Allah, ya. Dia agak pelik. Itu sebabnya ayat selepas kalau kita lihat selepas ayat 54 yang kita nak baca ini, sebelum ayat 54 tadi hujung tu tabarakallahu rabbul alamin. Dekat hujung surah Ar-Rahman, tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram, ya. Jadi apabila kita baca Quran, kita masak, tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang belajar, bila kita baca bismillah sahaja ada barakahnya. Ada barakahnya. Jadi membaca guna internet tak ada baca bismillah, dengan guna internet baca bismillah berbeza. Ya, kerana bila barakah itu sampai, kita akan rasa tiba-tiba sahaja, ya, kebaikan demi kebaikan. Kita rasa lebih banyak lagi perkara kebaikan yang kita ingin buat apabila kita banyak berinteraksi dengan nama Allah itu sendiri. Dan macam mana lagi kita nak berinteraksi dengan Allah? Doa. Kita lihat dalam ayat 55, kita baca sampai ayat 57 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan. Okey, insya-Allah kita teruskan bacaan daripada surah Al-A'raf. Surah ayat 55 dan hingga ayat 57, banyak petunjuk untuk kita semua berdoa dan sebagainya. Insya-Allah akan dikupas sebentar lagi. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk bagaimana Al-Quran mengajar kepada kita ibadah, doa dan sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, bacaan daripada ayat 55 hingga 57 ini memberikan panduan macam mana kita nak banyak lagi bercakap dengan Allah di atas muka bumi ini, ya, sebelum kita memohon syafaat daripada Allah, syafaat dengan Al-Quran.
Pada ayat 55 Allah menyatakan berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampau batas. Dan janganlah kamu melakukan kerosakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh mengharap, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi inilah aktiviti untuk kita mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada kita membaca Al-Quran yang telah dijelaskan pada ayat 52. Kali ini orang yang selalu membaca Al-Quran akan sentiasa berdoa. Ya, ada 6 perkara poin yang kita ambil daripada ayat 55-56, iaitu yang pertama, untuk berdoa adabnya ialah tadarruan. Apa maksud tadarruan? Tadarruan ini ialah dia ada kombinasi antara dua, ustaz ya, khusyuk dan juga khudu'. Khusyuk ini ialah dari segi fizikal, kita rasa lemah, kita rasa longlai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, khudu' ini adalah rasa perasaan kita yang rasa lemah. Kita rasa, ya Allah, aku ini tidak mampu untuk bersifat sabar contohnya, untuk bersyukur kecuali engkau berikan kepadaku perasaan syukur itu. Itu tadarruan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah wa khufiyatan, iaitu maksudnya ialah dengan rasa suara perlahan. Jangan menjerit-jerit sangat, ya. Kalau dan Allah syarat yang ketiga, jangan kita Allah kata innahu la yuhibbul mu'tadin, jangan melampau, ya. Dalam tafsir Hamka dinyatakan melampau itu apabila seseorang itu dia berdoa, dia tak nak bercakap dengan manusia, ustaz. Itu ada satu, ya, melampau. Ataupun melampau lagi apabila dia berzikir ataupun berdoa keras-keras, kuat-kuat. Maksudnya dia doa pakai mic, ya, orang tengah sembahyang. Jadi pada waktu itu imam yang tengah baca doa pun perlahankan sedikit. Pasal apa? Itu dikira melampau juga, mengganggu kepada orang yang sedang melakukan ibadah. Lagi apa lagi? Apabila seseorang itu doa minta yang tak baik, contohnya, ataupun dia melaknat kepada orang lain, dia kata saya nak doa nak laknat pada A, B atau C, itu tidak dibenarkan. Itu mu'tadin, itu melampau batas. Dan kemudian pada ayat yang ke-56 disambung, ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan membuat kerosakan selepas kebaikan. Dan ketika berdoa, syarat nombor 5 ialah apa? Rasa takut, rasa harap. Tamak tu rasa nak sangat, tapi takut, ya Allah, pasal aku ni sebenarnya ada dosa, ada kekurangan, tak serius dalam belajar. Kita kena ada campur dua perasaan itu. Jadi itu melengkapkan 6 adab daripada ayat 55 hingga ayat 56. Dan menarik lagi ialah di awal itu bercakap tentang doa, di hujung doa, di tengah-tengahnya ada cakap tentang wala tufsidu fil ard, maksudnya jangan melakukan kerosakan. Apa poin dia? Poin dia, apabila tuan-tuan kita ajar pada anak-anak murid kita untuk selalu berdoa, ya, dengan adab ini, dengan 6 syarat ini, insya-Allah doa di tengah-tengahnya wala tufsidu fil ard, insya-Allah kerosakan tidak akan berlaku dalam orang yang selalu berdoa. Pasal dia selalu bercakap dengan Allah, ustaz, ya. Bila selalu bercakap dengan Allah ni, maksudnya Allah akan sentiasa bercakap dengan dia. Jadi Allah akan bantu. Dia tak akan jadi orang yang wala tufsidu, tidak merosakkan, ataupun ta'thau, kita akan jumpa perkataan itu, membuat kerosakan yang amat dahsyat, ya. Jadi ini adalah manfaat bila kita selalu ada hubungan bercakap dengan Allah. Tak semestinya angkat tangan, ustaz, ya. Kita rasa susah sikit, tak faham, pentadabbur cakap laju ke, kan. Kita doa pada Allah, ya Allah, laju sangat penceramah cakap, contohnya lah, kan. Ya Allah, suara Ustaz Tirmizi sedap, saya pun nak jadi macam Ustaz Tirmizi, kan. Doa itu dalam hati kita, bila kita selalu buat begitu, insya-Allah Allah akan pimpin kita. Pasal Allah cakap apa? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang membuat kebaikan, iaitu yang sentiasa buat yang terbaik dalam hidupnya. Buat baik, salah satu cara buat baik ialah kita nak buat apa-apa sahaja pun kita tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian pada ayat 57 itu Allah bawakan kita kepada alam, kan. Kita sebelum ini bercakap tentang syurga neraka, kemudian Allah beritahu tentang Allah menciptakan alam ini, langit dan bumi. Maka pada ayat yang ke-57 adalah satu pandangan alam. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa khabar gembira mendahului kedatangan rahmatnya. Saya minta Ustaz untuk baca sekali lagi, Ustaz, ayat 57 ini, untuk kita dapat melihat mengapa ayat ini penting. Sebenarnya angin dan juga buah ada kaitan dengan kita akan sampai hari kiamat. Itu cara berfikir aras tinggi. Kita baca dahulu.
ayat 5 ayat terakhir Ayat terakhir. okey Allah. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira mendahului kedatangan rahmatnya, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu pelbagai jenis buah-buahan. Seperti itulah kami bangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pengajaran. Jadi bila ada perkataan tazakkarun di hujung ini tuan-tuan, Ustaz ya, sebenarnya dia bukan satu pengajaran, banyak pengajaran. Ya, pelbagai sudut pengajaran. Baik kita proses 1 2 3 mana yang kita sempat pada hari ini. Dan Allah cakap apa? Wa huwallazi yursilur riyah. Allah mengirimkan riyah. Riyah ini plural kepada rih. Maksudnya pelbagai sudut angin. Pelbagai sudut angin busyram baina yaday rahmati, sebagai kabar gembira di hadapan sebelum datangnya rahmat. Bagi seorang petani, bila dia dengar saja ada angin sahaja, ya, dia akan rasa amat gembira pasal lepas angin akan adalah rahmah, iaitu turunnya hujan. Ya, turunnya rahmat daripada Allah, kasih sayang Allah untuk bumi yang tandus. Hatta apabila dia angin itu aqallat sahaba thiqala, dia akan aqalat ini sebenarnya sikit dia. Aqalat ya, tetapi dia bawa sikit sahaja, tolak sikit saja angin tersebut kepada awan yang berat. Istilahnya cumulonimbus. Kalau dululah Ustaznya belajar masa dulu-dululah ya. Ada jenis-jenis awan. Bagi petani dia amat peka. Ini awan yang ada hujan, ini awan yang bahaya, tak apa sebagainya. Jadi ini Allah cakap apa? Suqnahu li baladim mayyit. Kami yang memberi, suqna ini maksudnya saqa, memberi air ya, untuk satu negeri yang mayyit, tandus. Dan apa yang berlaku? Turun air, fa akhrajna bihi minats thamarat, keluar buah-buahan. Jadi Allah teruskan prosesnya, pokok tumbuh sampailah kepada keluar buah, bukan sekadar tumbuh pokok. Jadi apakah yang kita lihat di sini? Bila kita melihat kepada riyah ataupun riyah ini, angin itu dia ada sebagai signal awal sebelum rahmat sampai. Apabila tuan-tuan dapat signal, ya, Allah beri signal, kita tersentak dalam sesuatu perkara. Tuan-tuan dengar daripada suara Ustaz Tirmizi contohnya, tuan-tuan ada suara baca Al-Quran, itu menggunakan rih juga, ya. Dia menggunakan angin dalam ini. Betul. Sebenarnya dia meniup dan menolak kita untuk menuju pada rahmat. Sampai tahap begitu sekali Ustaz, ulama melihat. Maksudnya ialah angin yang kita gunakan ini ialah kadang-kadang kalau yang sesak nafas kan, ada yang kata Ustaz nafas pendek contohnya kan. Tetapi bila kita gunakan rih yang ada pada diri kita, termasuk roh, selagi kita ada roh lah kita boleh baca Quran. Sebenarnya ialah kita sebenarnya sedang menuju kepada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nafas yang kita hembus kata bukan saja-saja Ustaz. Bukan saja-saja. Ialah kita hembus suara ataupun nafas yang keluar daripada paru-paru kita ni dengan lantunan ayat Quran tadabbur. Sekali dengan perkataan daripada kitab fassalna ala ilm, ya.
yang Allah cakap hudan wa rahmah. Jadi ayat 52 dengan ayat 57 halaman ini, ialah halaman ini pun dia cara letaknya pun amat special lah sebenarnya ya. Dia bergabung kat situ. Jadi ini yang berlaku ya, ini yang berlaku. Dan daripada air turun keluar pokok dan buah-buahan. Daripada langit turunnya wahyu, kesannya apa? Kesannya bila kita baca tuan-tuan, kita dapat rahmat. Dan kemudian walaupun kita ada apa istilahnya sahaban thiqala ya, ada awan mendung lah ya. Awan mendung ni ialah macam kita sekarang ini duduk kat rumah PKP, tetapi sebenarnya awan mendung yang ada itu di sebaliknya ada rahmat ya. Dia akan menghidupkan hati-hati yang tandus apabila kita curahkan dengan air wahyu daripada kitab. Jadi kita itu sebabnya bila berjumpa dengan perkataan tazakkarun ini, dia banyak sudut cara kita melihat perkara tersebut. Pasal Allah sedang menyuruh kita ambil peringatan. Tengok langit turun dan menghidupkan yang bumi tandus. Kalau wahyu turun kepada hati yang rasa gersang, rasa tak tahulah mengapa, saya tak tahu nak fikir macam mana hidup saya, tapi Allah kata bahawa sebenarnya bila wahyu turun pada hati yang tandus, dia akan jadi pokok dan mengeluarkan buah. Tuan-tuan akan pasti mengeluarkan manfaat demi manfaat, barakah demi barakah kepada orang di sekeliling. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Yang itu kami, seperti itulah kami mengeluarkan orang-orang mati. Ya. Yang tadi kita cakap di dunia Ustaz ya. Tapi bila tazakkarun satu lagi, bukan sekadar di dunia sahaja kita membawa ataupun kita hidup dan memberi manfaat. Di akhirat nanti tandus, semua dah mati, Allah boleh bangkitkan yang mati tersebut. Dan pada waktu itu bergantung kita ni masih tandus ataupun sudah subur ya. Kalau kita di dunia ini subur dengan wahyu daripada ilahi, ketika kita bangkit nanti kita akan membawa buah-buah hasil amal kita yang subur. Tetapi bagi orang yang di atas dunia ini Qurannya, dia berdoa pada Allahnya kurang, ketika dia dibangkitkan nanti, rupa-rupanya bangkitnya itu membawa buah-buah busuk yang tidak ingin kita bawa sampai ke akhirat nanti. Jadi ini adalah pelajaran daripada halaman 157. Kita lihat kepada situasi bagi halaman ini, sama-sama kita perhatikan. Itulah perkataan yang dinyatakan oleh orang yang berada di neraka Allah SWT. Ya, Al-Quran sudah sampai ya, tetapi mungkin tidak diberi perhatian. Dan sebelah kanan itu Allah bawakan kepada kita bukti-bukti alam semesta. Melihat bulan bintang, sebenarnya jelas bahawa ianya adalah kuasa daripada Maha Pencipta, tidak daripada makhluk. Tetapi bagi setengah orang dia rasakan benda itu adalah fenomena alam, lumrah alam, tak ada apa-apa yang beliau ingin ambil pelajaran daripada perkara tersebut. Jadi bagi yang mengambil pelajaran, kita berdoa, tapi cara doa kita adalah dengan 6 kaedah daripada ayat 55 hingga 56. Dan yang pastinya kita akan terus menghargai setiap kali kita dapat angin dalam bangunan ataupun angin di luar bangunan, kita akan dapat menghargai bahawa sebenarnya itu signal ada rahmah. Maka kita gunakanlah juga dalam hidup kita. Bila Allah bagi kita wahyu, ia dibacakan dalam hidup kita seharian, itu tanda rahmah sudah sampai ke dalam diri kita. Insya-Allah dia akan mengeluarkan buah-buah ranum untuk kita bawa bekal sampai ke akhirat nanti. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, iaitu daripada ayat yang ke-52 53, resolusi kita ialah jadikan Al-Quran sebagai sumber hidayah dan rahmat. Kerana Al-Quran bukanlah sekadar bacaan kosong, ia pasti ya memberikan angin yang menuju rahmat Allah. Yang pertama. Yang kedua, semakin baca banyak Al-Quran, semakin tidak bertangguh untuk beramal. Kerana kita tahu bahawa orang yang baca banyak Al-Quran, dia tidak menunggu nak melihat takwil, tetapi terus sahaja tahu bahawa ianya boleh diperhatikan sekarang bukti-bukti keseriusan, keizzahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, banyakkan berdoa dengan menjaga adabnya yang kita belajar daripada ayat 55, ayat 56 sebentar tadi, agar Allah terus membimbing kita. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Mari sama-sama kita berdoa dengan penuh khufiah dan juga tadarru'. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sebelum tu saya ambil kesempatan lah. Semalam saya tak hadir semalam untuk mengucapkan selamat terima kasih hari jadilah kepada Ustaz Fazrul kita.
Masya-Allah, kullu sanah wa anta tayyib wa ila Allahi aqrab. Mudah-mudahan Ustaz Fazrul sihat, diberikan kemuliaan, dipelihara dan diangkatkan darjat dengan Al-Quran, dan dapat, saya yakin percaya sahabat-sahabat Al-Quran kita semua mendoakan. Semalam saya sempat melihat di Facebook Hijrah, mereka semua mendoakan kepada Ustaz Fazrul, mudah-mudahan terus dapat menjadi pentadabbur untuk kita semua. Alhamdulillah. Baik, sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat sama-sama kita terus bersama dengan nikmat Al-Quran. Inilah satu amalan yang hebat sehingga di hari akhirat nanti pun akan diberi kemuliaan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Kamu bacalah Al-Quran dalam hadis sebut, dan kamu naiklah ke syurga kerana tingkatan kamu ialah pada ayat terakhir kamu baca. Mudah-mudahan kita direzekikan bukan baca dunia saja, di akhirat juga kita dapat membaca Al-Quran, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ayat-ayat Al-Quran yang kami baca ini menjadi syafaat untuk kami di hari akhirat kelak, ya Allah. Jadikanlah ayat Al-Quran yang kami baca ini masuk dalam hati-hati kami, ya Allah. Jadikan lidah kami fasih membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami setiap huruf yang kami baca daripada Al-Quran yang akan memberatkan timbangan mizan kebaikan kami di hari akhirat kelak, ya Allah. Berikanlah petunjuk dan rahmat buat kami, ya Allah. Angkatkanlah darjat kami dengan Al-Quran, ya Allah. Tambahkanlah ilmu kami dengan Al-Quran, ya Allah. Peliharalah diri kami semua ini, ya Allah, dengan asbab Al-Quran, ya Allah. Berikanlah kami dapat membaca Al-Quran di hari akhirat nanti, ya Allah. Dan Kau angkatlah darjat kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Janganlah Kau tarik nikmat yang besar ini, ya Allah. Anugerah yang sangat bernilai untuk kami semua, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi orang-orang yang bersama kitab Al-Quran, menjadi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Banyak kita membaca, bercakap dengan Allah, Allah pasti bercakap dengan kita sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Inilah kesedaran dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyebarkan, menyumbang dan menyebarkan. Kita sekarang ini membawakan Al-Quran kepada institusi untuk bagi mereka yang banjir juga, ya. Sumbangan tuan-tuan yang dimasukkan pada hari ini kita nak sampaikan, walaupun banjir dengan air tetapi tetap juga kita nak banjirkan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bertemu lagi pada jam 5, pada jam 10 malam dan jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, ingin melihat pada setiap rumah banjir tengah Covid tetapi tetap mencari hidayah syafaat daripada Allah. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.